Baru sahaja tadi, satu berita yang sukar dipercayai datang dari Washington. Presiden Trump sendiri telah bersuara. Beliau berkata, "Jika kita kalah dalam pilihan raya pertengahan penggal, saya mungkin akan didakwa." Presiden Amerika Syarikat itu sendiri menyebut tentang pendakwaan. Hanya setahun yang lalu, lelaki ini menghunus pedangnya ke arah Malaysia. Beliau mengugut untuk mengenakan tarif 100% ke atas semikonduktor Malaysia, yakin bahawa sebuah negara seperti Malaysia akan tunduk ketakutan. Tetapi setahun kemudian, Trumplah yang terpaksa melutut. Kadar sokongannya menjunam kepada 36%. Di kubu kuatnya di Texas, sokongan beralih sebanyak 31 mata peratusan. Beliau terdesak sehingga terpaksa menyebut perkataan pendakwaan dari mulutnya sendiri. Apakah sebenarnya yang telah berlaku dalam tempoh setahun ini? Drama penuh debaran di mana pihak yang mengugut kini goyah dan negara yang diugut pula tersenyum akan didedahkan sekarang. Februari 2026, Rumah Putih, Washington DC, Amerika Syarikat. Presiden Donald Trump melangkah masuk ke bilik sidang akhbar. Ikatan tali lehernya kelihatan lebih longgar daripada biasa. Bahunya juga kelihatan sedikit kendur. Hanya setahun yang lalu, penampilannya sangat berbeza. Di hadapan lautan penyokong yang bersorak, beliau melaung dengan penuh semangat, "Saya akan kenakan tarif 100% ke atas semikonduktor Malaysia. Cukai 25% akan dikenakan ke atas semua barangan ekspor Malaysia." Ketika itu, suara Trump dipenuhi dengan keyakinan. Media antarabangsa melaporkan serentak, ekonomi Malaysia bakal lumpuh, industri semikonduktor dalam krisis. Pada masa itu Trump sangat yakin. Beliau telah berjaya membawa Jepun ke meja rundingan dan memaksa Eropah untuk tunduk. Apa bezanya dengan Malaysia? Tetapi, tahukah Anda keadaan Trump pada saat ini? Biar saya jelaskan dengan angka. Kadar sokongan, 36%. Ini adalah paras terendah sejak beliau memegang jawatan. Sebagai perbandingan, kadar sokongan yang melebihi 50% sejurus selepas pelantikannya telah merudum sebanyak 14 mata peratusan dalam masa setahun sahaja. Ada angka yang lebih mengejutkan. Berkenaan dasar trustnya yaitu dasar imigresen, 60% rakyat Amerika menyatakan mereka menentangnya. Daripada jumlah itu, 49% menyatakan mereka menentang sekeras-kerasnya. Ini bermakna hampir separuh rakyat Amerika membantah keras dasar tersebut. Ini adalah angka rasmi dari tinjauan oleh Reuters dan Ipsos. Namun yang paling mengejutkan adalah perkara lain. Pada 6 Januari 2026, Presiden Trump berdiri di hadapan ahli-ahli Kongres Republikan. Dengan tangan yang menggenggam mikrofon terketar-ketar, beliau berkata, "Jika kita kalah dalam pilihan raya pertengahan penggal November ini, saya mungkin akan didakwa." Perkataan pendakwaan keluar dari mulutnya sendiri. Presiden Amerika Syarikat itu sendiri mengakui kemungkinan beliau akan didakwa. Stesen berita utama seperti NBC, CNN, dan New York Times serentak melaporkan kenyataan ini. Pihak yang menggugut kini sedang goyah. Individu yang cuba menakut-nakutkan Malaysia kini, dirinya sendiri berada dalam ketakutan. Apakah yang telah terjadi kepada presiden negara paling berkuasa di dunia? Mengapa keadaan menjadi begini? Untuk mencari jawabannya, kita perlu faham terlebih dahulu mengapa beliau menggugut Malaysia. Mengapa Trump menghunus pedang bernama tarif? Di sebalik tindakan itu, terserlah keresahan Amerika. Walaupun digelar kuasa besar dunia, keadaan dalamannya semakin parah. Dan kini, luka itu mula pecah. Pedang yang dihunus Trump telah mencederakan kakinya sendiri. Sekarang, mari kita telusuri proses ini satu persatu. Untuk memahami mengapa Trump menggunakan tarif, kita perlu tahu keadaan dalaman Amerika. Pada tahun 1990, tahukah Anda negara manakah pengeluar semikonduktor terbesar di dunia? Jawabannya ialah Amerika Syarikat. Mereka menguasai 37% pengeluaran dunia. Tetapi sekarang, angka itu jatuh kepada 12%. Dalam tempoh 30 tahun, penguasaan mereka hilang hampir 2/3. Apa yang telah berlaku? Syarikat-syarikat Amerika, untuk menjimatkan kos, telah memindahkan kilang mereka ke luar negara. Reka bentuk dan kejuruteraan dilakukan di Amerika, tetapi pengeluaran fizikal diserahkan kepada negara-negara Asia yang mempunyai kos buruh yang lebih murah. Pada mulanya, ia kelihatan seperti satu langkah yang bijak. Kos menurun, keuntungan meningkat. Namun, selepas bertahun-tahun, hampir tiada lagi kilang pengeluaran semikonduktor di bumi Amerika. Biar saya berikan satu contoh situasi semasa. Terdapat sebuah syarikat bernama Nvidia. Ia adalah syarikat yang mereka bentuk chip
kecerdasan buatan AI terhebat di dunia. Tetapi di manakah chip itu sebenarnya dihasilkan? Di kilang Taiwan. Dan memori yang terkandung di dalam chip itu, ia datang dari kilang di Malaysia. Jantung teknologi canggih yang dibanggakan oleh Amerika sebenarnya berdegup di luar negara mereka sendiri. Trump merasa resah dengan keadaan ini. Masa depan Amerika bergantung pada kilang asing. Ini adalah ancaman keselamatan negara. Jadi, kad yang dimainkannya ialah tarif. Logiknya adalah dengan mengenakan cukai yang sangat tinggi ke atas barangan import, syarikat-syarikat akan dipaksa untuk membina kilang dan menghasilkan barangan di Amerika. Tetapi, ada satu perkara yang ramai terlepas pandang. Siapakah yang sebenarnya membayar cukai ini? Adakah syarikat-syarikat gergasi Malaysia? Tidak. Biar saya gunakan analogi sebuah klinik. Bayangkan di sebuah pekan, hanya ada satu farmasi yang menjual ubat tekanan darah tinggi. Anda tidak boleh mendapatkannya di tempat lain. Tiba-tiba, ketua majelis perbandaran mengenakan cukai yang sangat tinggi ke atas farmasi itu. Adakah pemilik farmasi itu akan muflis? Tidak. Sebaliknya, harga ubat tekanan darah tinggi itu yang akan naik. Anda terpaksa membelinya walau mahal, kerana ia penting untuk kesihatan Anda. Akhirnya, yang menanggung kerugian adalah penduduk pekan itu sendiri. Tarif berfungsi dengan cara yang sama. Apabila Trump mengenakan cukai ke atas semikonduktor Malaysia, kos itu tidak ditanggung oleh syarikat Malaysia. Kos itu ditanggung oleh syarikat-syarikat Amerika yang membeli semikonduktor tersebut untuk menghasilkan produk mereka. Dan apa yang akan syarikat-syarikat ini lakukan? Mereka akan menaikkan harga produk mereka. Akhirnya, wang itu keluar dari poket pengguna di Amerika. Namun, Trump sama ada tidak tahu tentang ini, atau sengaja mengabaikannya. Mengapa? Kerana beliau tidak sedar betapa berbahayanya pedang yang sedang dihunusnya. Dan tidak lama kemudian, mata pedang itu mula berpatah balik ke arahnya. Serangan pertama, tragedi di Bandar Tenang. Serangan pertama datang dari arah yang tidak dijangka pada Januari 2026. Ia berlaku di Minneapolis, sebuah bandar di negeri Minnesota. Biar saya jelaskan sedikit tentang Minneapolis. Ia adalah sebuah bandar di bahagian tengah Amerika dengan populasi sekitar 400,000 orang, sebuah bandar bersaiz sederhana yang tenang. Boleh diibaratkan seperti bandar Ipoh atau Kuantan di Malaysia. Ia sebuah pekan damai yang diselubungi salji tebal pada musim sejuk. Namun di bandar yang tenang inilah tercetusnya satu insiden yang menggegarkan seluruh Amerika. Pada awal pagi 7 Januari 2026, ejen-ejen dari Agensi Penguatkuasaan Imigresen dan Kastam atau dikenali sebagai ICA, menyerbu bandar itu. Agensi ini berfungsi untuk menahan pendatang tanpa izin. Sejak Trump menjadi presiden, beliau telah memberikan kuasa yang lebih besar kepada agensi ini dengan arahan untuk bertindak keras terhadap pendatang tanpa izin. Tetapi masalah timbul. Pada pagi 7 Januari itu, satu kejadian tembakan berlaku semasa operasi serbuan. Seorang lelaki berusia 37 tahun bernama Lorman Chiamaut. Persoalannya, adakah lelaki ini seorang pendatang tanpa izin? Tidak. Beliau adalah warga negara Amerika. Operasi itu bukan untuk menangkap warga negara, tetapi seorang warga negara telah terbunuh. Seluruh Amerika gempar, tetapi tragedi tidak berakhir di situ. Pada 24 Januari, di Minneapolis juga, satu lagi kejadian tembakan berlaku. Kali ini mangsanya ialah Alex Fretti, juga berusia 37 tahun. Ia berlaku semasa sebuah tunjuk perasaan menentang serbuan imigresen. Seorang ejen persekutuan telah menembak seorang penunjuk perasaan. Lelaki ini juga bukan pendatang tanpa izin. Beliau juga seorang warga negara Amerika. Dalam tempo sebulan, di bandar yang sama, 2 orang warga negara Amerika mati ditembak oleh ejen persekutuan. Bayangkan situasi ini. Polis pergi menangkap pencuri, tetapi tertembak penduduk yang tidak bersalah. Bukan sekali, tetapi 2 kali. Di kawasan kejiranan yang sama. Adakah penduduk akan berdiam diri? Bantahan meletus di seluruh Amerika. Ini keterlaluan, ini keganasan. Jalan-jalan dipenuhi dengan orang ramai yang membawa sepanduk. Tinjauan oleh Reuters menunjukkan 58% rakyat Amerika merasakan serbuan imigresen itu keterlaluan. 6 daripada 10 orang berpendapat ia melampau. Perpecahan mula berlaku walaupun di dalam Parti Republikan, yang merupakan penyokong teras Trump, seorang calon Republikan yang merancang untuk bertanding jawatan Gubernur Minnesota, seorang peguam bernama Chris Madel, tiba-tiba menarik diri. Beliau menulis di media sosialnya,
Saya tidak boleh menyokong tindakan balas dendam yang dilakukan oleh Parti Republikan terhadap rakyat Minnesota. Beliau mengkritik partinya sendiri. Malah, bekas Presiden Barack Obama dan Bill Clinton turut tampil mengkritik Trump. Serangan pertama ini telah meninggalkan luka yang dalam pada kadar sokongan Trump. Serangan kedua, kejatuhan kubu kuat. Jika serangan pertama datang dari Minnesota, serangan kedua datang dari Texas, jantung sokongan Trump. Biar saya jelaskan sedikit tentang Texas. Ia adalah negeri kedua terbesar di Amerika, dengan keluasan lebih 7 kali ganda saiz semenanjung Malaysia. Tetapi yang lebih penting daripada saiznya ialah Texas merupakan kubu kuat Parti Republikan. Sejak tahun 1980, dalam setiap pilihan raya presiden, Texas sentiasa mengundi calon Republikan. Selama 44 tahun, mereka tidak pernah tewas kepada Parti Demokrat di sini. Di Malaysia, kita juga ada kawasan-kawasan yang dianggap kubu kuat sesebuah parti, bukan? Texas adalah kawasan seperti itu bagi Republikan. Pada pilihan raya presiden 2024, tahukah Anda berapa besar kemenangan Trump di Texas? Beliau menang dengan kelebihan 17 mata peratusan. Satu kemenangan mutlak. Tetapi, tahukah Anda apa yang berlaku pada 1 Februari 2026? Satu pilihan raya kecil diadakan di Texas. Pilihan raya kecil diadakan apabila kerusi seorang wakil rakyat kosong di pertengahan penggal. Ia hanyalah satu pilihan raya kecil. Skalanya tidak sama dengan pilihan raya presiden. Namun, keputusan pilihan raya kecil ini menggegarkan seluruh Amerika. Calon Demokrat menang dengan kelebihan 14 mata peratusan. Mari kita susun semula angka-angka ini. Pilihan raya presiden 2024, Trump menang dengan kelebihan 17 mata peratusan. Pilihan raya kecil 2026, Demokrat menang dengan kelebihan 14 mata peratusan. Ini bermakna berlaku satu ayunan undi sebanyak 31 mata peratusan. Skalanya begitu besar sehinggakan kawasan yang dianggap mustahil untuk berubah, kini telah beralih sepenuhnya. Media Amerika menggunakan perkataan seperti kejutan, kekalahan bersejarah, dan gempa politik. Apakah reaksi Presiden Trump? Apabila wartawan menghalangkan mikrofon kepadanya, beliau berpaling dan berkata, "Saya tidak terlibat." Beliau cuba mengelak daripada bertanggung jawab. Tetapi, kejatuhan kubu kuat ini tidak berakhir di situ. Satu lagi kumpulan penyokong yang mempercayai Trump mula berpaling tadah pelabur mata wang kripto. Trump sering menggelar dirinya sebagai presiden mata wang kripto. Ahli keluarganya sendiri terlibat dalam perniagaan kripto. Ramai penyokongnya melabur dalam mata wang kripto kerana percaya kepada Trump. Presiden sendiri menyokongnya, pasti nilainya akan naik, fikir mereka. Namun pada awal 2026, nilai Bitcoin menjunam, jatuh di bawah paras, 70.000. Menurut media dalam talian Axios, triliun dolar telah lenyap. Beribu-ribu triliun dalam nilai mata wang kita. Keluhan mula kedengaran, saya melabur kerana percaya Trump, tetapi kini saya rugi besar. Forum dalam talian dipenuhi dengan luahan seperti, habis semua simpanan hari tua saya ditipu oleh presiden. Axios melaporkan, kejatuhan mata wang kripto menjadi satu lagi tamparan hebat kepada Trump menjelang pilihan raya pertengahan penggal. Serangan kedua ini telah merobek asas politik Trump. Serangan ketiga, pedang makan tuan. Serangan ketiga adalah ciptaan Trump sendiri. Ia adalah tarif. Seperti yang saya sebutkan tadi, Trump mengugut untuk mengenakan tarif ke atas semikonduktor buatan Malaysia, malah berkata ia boleh dinaikkan sehingga 100%. Beliau juga mengugut untuk mengenakan tarif 25% ke atas semua ekspor Malaysia. Mengapa? Beliau fikir dengan mengenakan cukai, Malaysia akan ketakutan, lalu menyerahkan teknologi mereka atau membina kilang di Amerika. Tetapi, tahukah Anda apa hasilnya? Pada 12 Februari 2026, Bank Reserve Persekutuan New York mengeluarkan satu laporan penyelidikan. Bank ini adalah Bank Pusat Amerika, setaraf dengan Bank Negara Malaysia. Ia adalah sebuah institusi kerajaan, dan laporannya adalah kenyataan rasmi. Laporan itu menyatakan, antara 90% hingga 94% bebanan tarif ditanggung oleh syarikat dan pengguna Amerika. Biar saya ulangi angka itu, 90% hingga 94%. Ini bermakna hampir kesemuanya. Syarikat asing hanya menanggung sekitar 6% hingga 10%. Apa yang Trump katakan sebelum ini? Beliau berkata, negara asing yang akan membayar cukai. Ternyata kenyataannya salah sama sekali. Beliau sama ada tidak tahu realitinya, atau sengaja berbohong kepada rakyatnya.
Biar saya jelaskan bagaimana ia berlaku. Apabila Trump mengenakan cukai ke atas semikonduktor Malaysia, kos itu tidak ditanggung oleh syarikat Malaysia. Ia ditanggung oleh syarikat-syarikat Amerika yang membeli semikonduktor itu, seperti Apple yang membuat iPhone, Nvidia yang membuat chip AI, dan Google yang menyediakan perkhidmatan internet. Kos komponen mereka meningkat. Akibatnya harga iPhone naik, harga komputer naik, yuran langganan internet juga naik. Akhirnya, poket pengguna Amerika lah yang menjadi semakin nipis. Bayangkan ini dalam kehidupan seharian kita. Anda pergi ke pasar raya untuk membeli barang dapur. Tiba-tiba, kerajaan mengenakan cukai yang tinggi ke atas buah-buahan import. Adakah pekebun pisang di negara pengekspor yang akan rugi? Tidak. Harga pisang di pasar raya yang akan naik. Pisang yang dulunya berharga RM seikat kini menjadi RM 750. Akhirnya, Andalah yang memegang bakul membeli belah di kaunter bayaran yang perlu membayar lebih. Tarif berfungsi sebegitu. Sebuah badan pemikir Amerika, Tax Foundation, menganalisis bahawa dasar tarif Trump dijangka akan mengurangkan KDNK Amerika sebanyak 0,5%. BBC pula meramalkan inflasi akan meningkat tambahan 0,3% hingga 0,5%. Angka 0,5% mungkin nampak kecil. Tetapi tahukah Anda berapa besar ekonomi Amerika? Kira-kira 28 triliun dolar. 0,5% daripadanya adalah 140 bilion dolar. Itu bersamaan dengan hampir 660 bilion ringgit Malaysia. Sejumlah wang yang sangat besar hilang begitu sahaja. Pedang yang dihunus untuk menyerang Malaysia telah mencederakan kakinya sendiri. Dalam bidang ekonomi ini dipanggil langkah yang memakan diri. Tetapi, satu persoalan timbul. Jika Trump tahu ia akan merugikan negaranya, mengapa beliau tidak teruskan juga dengan tarif 100% ke atas Malaysia? Beliau hanya mengugut, tetapi tidak melaksanakannya. Mengapa? Ada sebabnya. Ini kerana jika beliau mengapa-apakan Malaysia, Amerika akan lebih parah tercedera. Saya akan jelaskan sebabnya sekarang. Kad-kad di tangan Malaysia. Inilah soalan utamanya. Mengapa Trump yang sedang goyah ini tidak dapat mengenakan tarif 100% ke atas Malaysia? Mengapa hanya gertakan kosong? Jawapannya mudah. Kerana jika beliau mengapa-apakan Malaysia, Amerika akan lebih merana. Biar saya terangkan satu persatu. Pertama, semikonduktor. Terdapat pelbagai jenis semikonduktor. Antara yang paling penting pada masa kini ialah chip memori termaju yang sangat penting untuk AI. Anda sering mendengar tentang AI bukan? ChatGPT, penjana image AI, kereta pandu sendiri. Untuk AI menjadi lebih pintar, ia memerlukan pengiraan yang sangat pantas. Komponen yang membolehkan pengiraan pantas ini adalah chip memori berprestasi tinggi. Ia seperti salur darah di dalam otak manusia. Otak yang paling bijak pun tidak dapat berfikir dengan pantas jika salur darahnya sempit. Chip ini berfungsi melebarkan salur darah itu menjadi seperti lebuh raya, membolehkan maklumat mengalir tanpa henti. Tetapi, tahukah Anda berapa banyak syarikat di dunia yang mampu menghasilkan chip memori termaju ini dengan kecekapan tinggi? Secara praktikalnya, hanya segelintir. Dan syarikat-syarikat gergasi Malaysia adalah pemain utama yang menguasai lebih 90% pasaran global. Amerika mempunyai syarikatnya sendiri, Micron, yang juga membuat chip memori. Tetapi dari segi teknologi dan kecekapan pengeluaran, mereka jauh ketinggalan. Pakar industri mengatakan kadar hasil yield Micron tidak dapat menandingi syarikat Malaysia. Kadar hasil merujuk kepada peratusan produk yang boleh digunakan daripada jumlah keseluruhan yang dihasilkan. Syarikat-syarikat Malaysia mencapai kadar hasil hampir 90%. Ini bermakna jika mereka menghasilkan 100 chip, 90 daripadanya berkualiti tinggi dan boleh dijual, manakala kadar hasil Micron pula di bawah 10%. Jika mereka menghasilkan 100 chip, kurang daripada 10 yang boleh digunakan. Bayangkan sebuah kedai roti. Kedai A membakar 100 buku roti dan 90 daripadanya boleh dijual. Itulah syarikat-syarikat Malaysia. Kedai roti di sebelah pula membakar 100 buku roti tetapi kurang daripada 10 yang boleh dijual, 90 lagi terpaksa dibuang. Itulah Micron. Kedai roti manakah yang akan bertahan? Oleh itu, syarikat Amerika tidak mampu menggantikan peranan Malaysia. Jika Trump mengenakan tarif 100% ke atas semikonduktor Malaysia, apa yang akan berlaku? Nvidia tidak akan dapat membeli chip memori termaju. Atau jika dapat pun, mereka perlu membayar 2 kali ganda harga. Ini akan menaikkan harga chip AI buatan Nvidia. Apabila harga chip AI naik, kos pelayan server,
untuk syarikat seperti Google, Amazon, dan Microsoft akan meningkat. Akhirnya, seluruh industri AI Amerika akan terjejas. Pakar industri berkata, jika tarif dikenakan, Nvidia yang akan lumpuh dahulu. Itu baru semikonduktor. Malaysia mempunyai ikat lain di tangannya. Industri pembinaan dan pembaikan kapal. Tahukah Anda, keadaan industri perkapalan Amerika sekarang? Limbungan mereka usang, pekerja mahir telah bersara, dan mereka hampir kehilangan keupayaan untuk berdikari. Mereka perlu membina kapal perang untuk tentera laut mereka, tetapi limbungan mereka sendiri tidak mampu menampungnya. Keadaannya begitu serius, sehinggakan jumlah kapal yang mampu mereka bina adalah kurang separuh daripada yang diperlukan oleh tentera laut AS. Mencari seorang pengimpal yang mahir di sana ibarat mencari jarum dalam jerami. Oleh itu, mereka berpaling ke arah Malaysia. Wujud satu projek yang dipanggil Projek Pemulihan Industri Marin Amerika, Marina. Dan tahukah Anda siapa rakan kongsi utama dalam projek ini? Syarikat-syarikat gergasi perkapalan Malaysia. Jurutera dan pakar teknikal dari Malaysia kini berada di limbungan-limbungan Amerika, memindahkan teknologi dan kepakaran mereka. Begitu juga dengan industri pertahanan. Malaysia kini muncul sebagai pengeluar utama bagi komponen drone termaju dan sistem pertahanan khusus yang semakin mendapat perhatian. Pada tahun 2022, Poland memilih kereta kebal dan meriam dari Korea Selatan. Mengapa? Kerana penghantaran yang pantas dan kualiti yang terjamin. Kini, negara-negara lain mula melihat Malaysia sebagai alternatif yang berdaya saing. Baru-baru ini, sebuah negara di Timur Tengah telah menyatakan minat untuk membangunkan bersama sistem pertahanan udara buatan Malaysia sebagai alternatif kepada sistem buatan Amerika. Ini menunjukkan keyakinan dunia terhadap keupayaan teknologi Malaysia. Semikonduktor, perkapalan, pertahanan. Malaysia memegang 3 kad penting. Sekarang Anda faham mengapa Amerika tidak boleh sewenang-wenangnya menghunus pedang tarifnya walaupun telah menggugut. Kesimpulan, sekarang, mari kita rumuskan apa yang telah berlaku kepada Presiden Trump. Insiden tembakan di Minnesota menyebabkan kadar sokongannya menjunam. Beliau mengalami kekalahan teruk dalam pilihan raya kecil di kubu kuatnya di Texas. Kejatuhan mata wang kripto memecah belahkan penyokongnya. Dasar tarifnya memakan diri dan menjejaskan ekonomi Amerika. Beliau sendiri menyebut kemungkinan akan didakwa. Pihak yang menggugut sedang runtuh. Sebaliknya bagaimana pula dengan Malaysia? Ekspor semikonduktor memecah rekod. Pada tahun 2025, nilai ekspor semikonduktor mencecah 173,4 bilion dolar bersamaan dengan kira-kira 815 bilion ringgit Malaysia. Ini bermakna setiap hari, Malaysia mengekspor bernilai kira-kira 470 juta dolar. Semasa Anda tidur pun, hampir setengah bilion dolar masuk ke negara ini dari luar negara. Industri perkapalan kita berada di kedudukan teratas dunia. Tempahan kerja telah penuh untuk tempoh 3-5 tahun akan datang. Industri pertahanan kita mula menerima perhatian dan permintaan dari seluruh dunia. Amerika yang goyah, Malaysia yang teguh. Tidakkah perbezaan ini sangat jelas? Sebagai penutup, saya ingin bertanya satu soalan. Apabila Trump menggugut Malaysia, apa yang Malaysia lakukan? Adakah kita menangis, merayu? Tidak. Kita hanya terus melakukan kerja kita. Syarikat-syarikat kita terus menghasilkan chip memori generasi baharu. Syarikat perkapalan kita terus membina kapal-kapal canggih. Industri pertahanan kita terus berinovasi. Kita terus melakukan kerja kita tanpa goyah. Dan apa hasilnya? Pihak yang menggugut kini sedang rebah. Kadar sokongannya menjunam ke 36%. Sokongan di Texas beralih sebanyak 31 mata peratusan. Beliau sendiri menyebut tentang pendakwaan. Manakala Malaysia, ekspor semikonduktor kita mencatat rekod tertinggi. Tempahan pembinaan kapal penuh untuk 3/5 tahun. Industri pertahanan kita menerima panggilan dari seluruh dunia. Siapakah pemenangnya? Jawapannya ada pada Anda. Jika Anda bersetuju dan berbangga, tinggalkan komen Malaysia boleh di bawah.